Hai, kita berjumpa lagi di bahagian yang kedua. Di bahagian ini, saya akan menerangkan kesan-kesan stres terhadap pekerja. Kesan negatif dapat dilihat, pekerja yang tertekan akan menjadi cuai dan melakukan kesilapan. Sebagai contoh, jika pekerja berada dalam keadaan yang tertekan, mereka akan hilang fokus dan tidak dapat melakukan kerja dengan baik, yang mana ia akan menjadi huru-hara dan tidak menepati kehendak organisasi tertentu. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan kualiti produk dan perkhidmatan yang lemah. Sebagai contoh, pekerja yang stres tidak akan bekerja bersungguh-sungguh, yang mana melakukan sesuatu kerja dengan menghasilkan produk yang tidak berkualiti. Tambahan pula, pekerja yang stres akan memberikan perkhidmatan yang tidak baik dan lemah, yang menyebabkan orang lain bersangka buruk terhadap mereka. Selain daripada itu, pekerja yang berada dalam keadaan yang tertekan akan menyebabkan perkhidmatan mereka merosot dari aspek kehadiran mereka ke tempat kerja. Kesan negatif stres yang terakhir dalam kalangan pekerja ialah stres boleh menjejaskan imej organisasi. Dalam hal ini, ia mempunyai berkaitan dengan apa yang saya terangkan sebentar tadi dalam modul ini. Sebagai contoh, apabila pekerja yang stres memberikan perkhidmatan yang kurang baik, seorang pelanggan tidak akan berpuas hati dan memberikan maklum balas yang kurang memberangsangkan terhadap organisasi tersebut. Dalam hal ini juga, perkhidmatan yang kurang memuaskan akan menyebabkan pelanggan menceritakan hal tersebut kepada kenalan mereka yang lain. Dan hal ini akan menyebabkan imej organisasi akan tercalar hanya kerana sikap seorang pekerja yang stres yang tidak dapat mengawal dirinya. Seperti kesan stres terhadap pelajar, stres juga memberikan kesan yang positif terhadap seorang pekerja yang mampu memotivasikan dirinya. Sebagai contoh, apabila diberikan lambakan kerja yang banyak, seorang pekerja yang mengambil perkara tersebut sebagai sesuatu pengalaman dan juga perkara yang baharu untuk dipelajari, iaitu juga dikenali sebagai pengetahuan yang baharu. Dalam hal ini, ia boleh meningkatkan prestasi seorang pekerja. Selain itu, stres positif juga mampu merangsang kreativiti seorang pekerja. Sebagai contoh, apabila pekerja stres kerana pekerja lain melakukan tugasan dengan baik, pekerja tersebut boleh melakukan tugas dengan kreatif dan inovatif. Yang terakhir ialah kesan positif juga dapat dilihat dari aspek ia memberikan ketekunan kepada seorang pekerja, yang mana seorang pekerja akan lebih tekun di dalam pekerjaannya, terutama sekali apabila mereka tidak mahu ketinggalan di belakang dari aspek pekerjaannya. Sebagai kesimpulannya, pekerja yang mengalami stres dapat dilihat dari kesan negatif dan kesan positif. Namun begitu, kesan stres seseorang individu di dalam bekerja adalah berbeza dengan individu yang lain bergantung dengan tahap penerimaan stres dan bagaimana stres yang dialaminya. Oleh itu, stres juga memberikan kesan positif terhadap pekerja, yang mana ia menyebabkan itu adalah perbezaan seorang individu terhadap individu yang lain apabila mereka menghadapi stres. Jika anda mempunyai sebarang persoalan dan pertanyaan, anda bolehlah kemukakan di bahagian ruangan komen di bawah. Kita berjumpa lagi di bahagian yang ketiga. Bye!